Baik doktor, kita bincang tentang tajuk hari ini, maknanya bagaimana peranan syariah dan juga bagaimana wahyu yang Allah turunkan dalam Al-Quran dalam surah Al-Baqarah, ayat juga Allah sebutkan dalam ayat 168 pada ayat awalnya, ya ayyuhan nasu kulu mimma fil ardi halalan thayyiban itu. Kemudian daripada situ dikembang-kembangkan kepada menjadi satu bisnes yang cukup besar, yang cukup majulah. Jadi di permulaannya, doktor, apakah kepentingan untuk kita nak memahami yang disebut sebagai tuntutan wahyu daripada Allah dalam aspek halal yang dilihat diterjemahkan dalam konteks ekosistem halal hari ini? Doktor, silakan. Sesungguhnya yang halal itu jelas dan yang haram itu juga jelas. Bagaimanapun di antara keduanya terdapat perkara yang tidak jelas, yang syubhah, yang mana ramai orang yang tidak mengetahuinya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa nasarahu wa ala. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana. Innaka antal alimul hakim wa la haula wa la quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. Amma ba'd. Jadi yang tadi itu intro yang yang biasa-biasa je lah kan Ustaz. So yang ni kita nak intro yang syar'i sikit lah kan. Terima kasih lah saya ucapkan kepada Ustaz Amri kerana sudi untuk menjemput orang-orang yang tak dikenali macam saya ni kan, untuk menghulurkan pandangan dan juga idea dalam channel Ustaz Amri ni. Okay, dan juga saya ucapkan jutaan terima kasih kepada semua saudara-saudara kita yang mungkin mengikuti live kita pada malam ini, termasuklah daripada mungkin pelajar-pelajar saya di Academy of Contemporary Islamic Studies, ASIS, UiTM, sama ada program halal ataupun program amalan. Dan semalam ni sebenarnya kita, bukan saya sajalah nak berkongsi pandangan, sebenarnya kita nak berkongsi dengan, ini sebenarnya penasihat kita ni Ustaz Amri daripada JAKIM ni dalam aspek teknikal berkenaan dengan halal. Walaupun sebenarnya untuk pengetahuan kita semua, ini intro sikit lagi Ustaz. Nak promote Ustaz Amri ni Allah. Walaupun dengan cerita Ustaz Amri dah naik pangkat kan. Dan dipindahkan ke unit ataupun bahagian lain. Jadi kita ucapkan jutaan terima kasih sebenarnya kepada beliau, walaupun sudah mungkin portfolionya itu sudah berubah sedikit, tetapi beliau masih bersemangat untuk meneruskan perjuangan halal ni. Okey, jadi kita doakan Ustaz Amri ni panjang umur, murah rezeki, sihat, amin. untuk teruskan usaha mulia ni. Jadi untuk kita mulakan perbincangan kita pada malam ni, saya dimaklumkan kita santai-santai aja tadi kan. Jadi kalau saya tak formal sangat tu, saya minta maaf lah Ustaz Amri sila. Sebab Ustaz Amri pun start tadi, walaupun tak ada live, ada start dengan minuman tajaan McDonald kita dan juga ayam goreng McD tadi kan, semua tak muncul live je. So kita nak start dengan tajuk kita yang Ustaz Amri telah iklankan, iaitu halalan thayyiban di antara tuntutan wahyu dan juga keperluan industri. So untuk sesi yang mungkin kita lebih fokus kepada aspek syariah pada malam ni, kita nak mengenal nak dekat lagi dengan lebih mendalam Ustaz, tentang halalan thayyiban ni. Sebab rata-rata di kalangan kita, especially yang mempunyai kaitan secara jelas dengan industri halal, sama ada kalau kita sebut secara spesifik halal eksekutif ataupun industrial players yang mungkin berniat nak mendapatkan sijil halal selepas daripada ini, ataupun yang sudah pun mendapat sijil halal, tapi masih ada setengah isu yang kadang-kala memerlukan kefahaman yang betul tentang syariah. Kefahaman yang betul. Jadi kalau kita nak highlight pasal faham ni, orang yang selalu ikut usrah macam Ustaz Amri ni kan, yang selalu buat usrah ni, kira usrah lah ni kan. Al-fahmu muqaddamun 'ala al-amri wan nahyi. Kita faham satu benda tu ialah satu benda yang patut kita utamakan, kita dahulukan berbanding kita nak melakukan amar ma'ruf nahi munkar. Dengan maksud apabila kita nak buat amar ma'ruf nahi munkar, yang penting kita kena faham apa yang kita nak suruh orang buat baik tu.
Yang kita nak larang ke orang daripada nak jauhkan diri daripada benda-benda yang dilarang itu, apa benda kita nak kena faham. So di situ duduknya Ustaz. So malam ni kita nak fokus kepada halalan thayyiban. Okay. So Ustaz Amri tadi tanya kepada saya, kenapa penting untuk kita bincangkan tajuk ini? Kerana saya link direct terus dengan isu yang sedang kita hadapi. Sebagai contoh, tadi sempat saya bincang dengan Ustaz Amri tentang isu tentang update tentang isu kartel daging haram ini. Jadi kalau kita ambil isu tu sebagai satu contoh, apa puncanya muncul perkara-perkara yang seumpama ini? Sedangkan dalam Malaysia ini, dalam konteks industri halal, kan Ustaz Amri, kita sudah ada Trade Description Act 2011 yang sudah jelas memberikan peruntukan kepada badan kerajaan tertentu untuk mengenakan tindakan kepada orang yang sengaja menyalahgunakan penandaan halal. Dengan penaltinya maksimum yang kita boleh rujuk dalam Akta Perihal Dagangan itu 5 juta ringgit Malaysia, betul Ustaz? Ya. Okay. Dan juga ada sebut juga hukuman penjara. Tapi kenapa masih ada golongan yang sanggup untuk melakukan penipuan ni? Kenapa? Itu persoalan dia. Jadi mau tidak mau kita kena kembali kepada asas hidup kita sebagai seorang Muslim, bagaimana Tuhan memperkenalkan kepada kita konsep halalan thayyiban. Kerana kalau kita faham letak duduknya konsep halalan thayyiban yang Tuhan perkenalkan kepada kita dalam Quran, barulah kita akan faham sebenarnya. Sebab kalau kita akan bincang nanti Ustaz, satu persatu ayat Al-Quran yang menyebut perkataan ini, halalan thayyiban. Okay? Jadi lepas ni bila kita gantung perkataan halal itu, ataupun bila kita bicara tentang halalan thayyiban, kita gantungkan kita punya tampalkan kita punya logo halal JAKIM, tampalkan kita punya sijil halal, bukan semata-mata untuk meraih keuntungan. Sebenarnya kita sedang menggantung amanah. Nak ajar macam tu dalam training tu kan, training halal eksekutif kita. Sebenarnya kita sedang menggantung amanah yang Allah Ta'ala pindahkan kepada pihak berkuasa agama, iaitu JAKIM. Dan sekarang ni bila JAKIM berikan persijilan halal tu, sebenarnya kita sedang menggantung, mempamerkan amanah yang sedang kita pikul di dalam premis kita, yang kita boleh jamin halal, aspek-aspek halal dan thayyiban. Jadi kita nak bawa pembincangan kita pada malam ni ke arah itu Ustaz. Okay. Jadi itu sebagai introduction ya.